A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan muslim yang hadir pada malam ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih saudara pengurusi, terima kasih kepada seluruh saf kepimpinan Pakatan Rakyat yang hadir pada malam ini, tuan rumah sekeluarga, seterusnya kepada semua hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya meneruskan ucapan, saya menunaikan permintaan pihak penganjur untuk melancarkan derma ataupun sumbangan orang ramai bagi membiayai aktiviti-aktiviti Pakatan Rakyat di kawasan ini dan juga di DUN ini, insya-Allah bagi memenangi pilihan raya umum yang ke-13. Jadi saya minta semua petugas-petugas dapat bertemu dengan semua yang hadir pada malam ini di hadapan ini, dan saya juga lihat tadi di kawasan parking pun masih ramai, dan juga di tepi jalan raya di sebelah kanan pentas dapat bertemu dengan semua pihak. Kalau ada yang petugas tak sampai, tolong panggil. Jangan balik dengan hati yang terkilan kerana gagal menyumbang dan menderma. Saya tahu biasanya orang kita ni datang dengan ceramah, dia akan datang sekali dengan duit untuk dia sumbang. Kerana telah menjadi kelaziman, pantang datang dengan ceramah poket kosong. Jadi petugas jangan laju sangat. Bawah tangki air itu pun ramai nampaknya. Jumpa dengan semua. Biasanya lagi gelap tempat itu, lagi ramai di celah-celah tu. Lebih selesa mereka duduk di tempat-tempat yang sedemikian. Saya beri masa seminit dua. Melainkan yang nak beri lebih pada RM50 ataupun RM100 sebagaimana yang diumumkan oleh pengurusi, boleh ke mana? Ke pentas sebelah untuk mendapatkan cenderahati di samping saudara menyumbang untuk memenangkan Pakatan Rakyat insya-Allah di kawasan dan juga DUN ini. Dah siap? Tak nampak petugas ni? Dah jalan? Tengah berjalan. Bagi tak? Alhamdulillah. Saudara yang hormati sekalian, pertama saya minta maaf kerana peti suara agak terganggu sedikit malam ini, sebab kita ada 3 ceramah dan ini adalah yang ketiga untuk malam ini. Walau bagaimanapun saya cuba untuk melontarkan suara ini dengan sebaik mungkin bagi menegakkan kebenaran dan menyampaikan risalah perjuangan yang kita dokong bersama insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan sebagaimana yang kita impikan. Saudara yang dihormati sekalian, saya dua ni rakyat kita sedang mengalami satu wabak yang dikenali sebagai demam bubar. Nak makan dia tanya bila nak bubar, nak tidur pun dia tanya bila bubar. Jumpa kita di tengah padang tanya ustaz bila nak bubar. Saya kata, kenapa tanya saya? Tanyalah pada Perdana Menteri. Bukan saya yang akan membubarkan parlimen. Tapi oleh kerana rakyat tenanti-nanti, sehingga malam ini saya percaya ramai pun dapat satu logo. Dia buat gambar bulat, kemudian gambar muka orang.
sila kejutkan saya apabila parlimen dibubarkan. Dia hantar melalui WhatsApp, melalui SMS, melalui MMS, melalui email, melalui Facebook malam ini. Bimbang kalau Datuk Najib mengisytiharkan pembubaran parlimen tepat jam 12.30 malam ini. Saudara, begitulah penyakit wabak bubar yang sedang melanda. Saudara yang dihormati sekalian, besarnya arti cerita bubar ini ialah rakyat sedang perhati bagaimana kredibiliti kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. UMNO dan Barisan Nasional dilihat tidak bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Kalau dia telah bersedia, nescaya dia telah bubarkan. Betul ataupun tidak? Tuan Dr. Mahathir kata, kalau saya lah jadi Perdana Menteri, tahun lepas lagi saya dah isytihar pembubaran parlimen. Pada bulan Jun tahun lepas, itu waktu yang paling baik untuk membubarkan parlimen, bagi membolehkan SPR memanggil pilihan raya, bagi memberikan mandat baru kepada kerajaan daripada rakyat yang mengundi. Tetapi oleh kerana UMNO dan Barisan Nasional sedang mengalami sindrom ataupun krisis keyakinan diri, tak berani nak berdepan dengan rakyat bagi memberi peluang kepada rakyat memperbaharui mandat mereka kepada kerajaan baru yang akan memerintah. Dia bimbang rakyat tidak pilih UMNO dan Barisan Nasional. Kalau dia yakin rakyat bakal memilih UMNO dan Barisan Nasional, saya percaya dia tak akan tunggu kerajaan Negeri Sembilan bubar dengan sendiri, sehingga kerajaan Negeri Sembilan hari ini adalah kerajaan haram. Bukan lagi parti haram macam Cikgu Bak sebut tadi. Sekarang sudah jadi kerajaan haram, kerajaan yang tidak sah, sebab dia tidak menubuhkan caretaker government, tidak melantik satu Perdana Menteri ataupun satu pemimpin kerajaan pemegang amanah sebagai kerajaan sementara. Sehingga hari ini pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional sedang bertelagah antara satu sama lain, macam mana mereka nak urus tadbir dan memerintah Negeri Sembilan tanpa kerajaan yang sah. Sebab kerajaan ini tidak lagi boleh meluluskan bajet, tidak lagi boleh membuat projek, tidak boleh buat sebagaimana apa yang layak dan boleh dilakukan oleh kerajaan yang sah. Saudara, 28 Mac yang lalu bubar Dewan Undangan Negeri Sembilan. 7 April minggu depan ataupun Isnin depan 8 April, maka negeri Pahang pula akan menyusul sebagai kerajaan yang terbubar dengan sendiri. Datuk Seri Abna Yaakob telah mengeluarkan kenyataan bahawa dia tidak akan mengisytiharkan pilihan raya ataupun membubarkan Dewan Undangan Negeri secara berasingan dengan kerajaan federal. Maknanya, kalau Datuk Najib tidak mengisytiharkan pembubaran kabinet sebelum daripada 7 hari bulan, kerajaan negeri Pahang akan menjadi kerajaan haram. Satu-satu negeri akan terbubar dengan sendiri. Mana maruah UMNO? Mana maruah kerajaan UMNO dan Barisan Nasional, yang mana rakyat sedang menyaksikan bagaimana mereka tidak yakin untuk berdepan dengan rakyat, untuk berdepan dengan pilihan raya bagi mengambil mandat baru dalam pilihan raya. Kerajaan kalau sudah expired, apakah saudara nak undi lagi? Orang Sungai Sak 3 orang je berani jawab. Kalau kerajaan sudah expired, saudara nak undi lagi? Kalau kita pergi shopping komplek, tengok barang sudah expired date, kita tak beli dah barang tu. Samalah juga dengan parti, dengan kerajaan. Sampai luput tarikh. Saudara yang dihormati sekalian, maknanya dalam isu bubar ini ialah rakyat telah boleh buat pilihan. Maknanya kerajaan ataupun parti UMNO dan Barisan Nasional bukan lagi menjadi pilihan
pilihan rakyat untuk pilihan raya umum yang ke-13. Sedaya nak hormati sekalian, tak apalah bila nak bubar tu kita peletih dah menunggunya. Hari-hari terima latest info pembubaran parlimen pada esok hari. Tunggu esok tak jadi. Kemudian maklumat terkini petang ini, tunggu tak jadi. Dari sumber terdekat, lusa, tunggu lusa, tak jadi. Letih dah kita menunggu daripada tahun lepas lagi. Dengar cerita nak bubar ni. Yang terbaru diisytiharkan oleh Radio Klasik Nasional pada hari Jumaat baru ni. Dia nak bubar pada pukul 3.45 petang, paling lewat pukul 5 petang. Tunggulah kita sampai maghrib tak makan nasi depan TV. Kalau Datuk Najib nak bubar kabinet, bimbang terlepas peluang untuk menyaksikan detik bersejarah. Tunggu sampai ke larut malam, tak berlaku. Radio yang isytihar pun tak betul juga. Jadi saudara tak boleh pakai dah. Kira-kira pakai lantak dia lah, dia nak isytihar bila. Saya bimbang gini ya, nanti Datuk Najib kata sekarang kita bubarkan parlimen. Rakyat tak percaya. Rakyat tak percaya. Dah hari-hari dengar berita tak betul, berita palsu. Datuk Najib kata tak, ini betul-betul. Rakyat kata dah, letih dah, tak betul. Dah ini betul-betul. Cobaan. Mati kering lah Najib lepas ni. Orang jadi hilang kepercayaan saudara. Itulah saudara, saya harap yang hadir pada malam ini walau bagaimanapun tarikh sudah tentu hampir 28 April bakal bubar sendiri, bubar automatik bagi kerajaan persekutuan kalau Datuk Seri Najib tidak mengumumkan tarikh pembubaran kabinet sebelum daripada tarikh itu 28 April. Baik, artinya dalam tempoh bulan ini sekarang 1 ataupun 2 April kita ada baki lagi sekitar 27 hari ataupun 26 hari untuk menunggu detik luputnya kerajaan UMNO dan Barisan Nasional ini. Jadi saya harap semua yang hadir ni diletakkan dalam mode standby. Boleh? Boleh. Mode standby. Bila-bila saja isytihar pembubaran kabinet, beri masa kepada SPR dalam tempoh 60 hari tetap tarikh untuk buang undi ataupun tarikh pilihan raya. Waktu itu kita siap untuk mencana gerak kerja ke arah memulangkan kemenangan kepada Pakatan Rakyat, insya-Allah. Kita diajar untuk buat persiapan. Saya percaya kita telah lama bersiap. Tinggal lagi kita sekarang berada di pusingan akhir, di seleko akhir, untuk buat pecutan yang begitu tangkas, yang begitu cepat untuk sampai ke destinasi dengan tepat pada waktunya. Sekaligus kita akan menjulang trofi kemenangan. Kita diajar oleh Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiap sedialah kamu untuk berhadapan dengan mereka dengan seluruh kekuatan yang ada kepada kamu. Wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Kekuatan yang terdiri daripada kuda-kuda yang tangkas untuk dipacu ke medan juang bagi menggerunkan musuh-musuh Allah dan menggerunkan musuh-musuh kamu. Ulama menafsirkan ayat ini, antara kekuatan yang penting bagi membolehkan kita menang berdepan dengan musuh yang memiliki kelebihan material dan fizikal berbanding perjuangan yang kita gerakkan ini, ialah kita mesti memiliki quwwatur ruhiyah, yaitu kekuatan spiritual. Setiap di kalangan kita mesti pastikan kita milik kekuatan spiritual ini, kerana kekuatan spiritual inilah advantage yang ada kepada kita, yang memungkinkan kita menang mengatasi musuh walaupun mereka menggunakan seluruh kekuatan material dan juga kekuatan fizikal. Saudara yang dihormati sekalian, makna kekuatan spiritual ini
ialah hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang maha mencipta, Tuhan yang menentukan dan memuktamadkan kemenangan kepada perjuangan yang kita dokong ini. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berjuang, kita hanya berusaha, kita menyampaikan risalah, kita berkempen, kita bertemu pengundi, kita memujuk mereka, kita menyampaikan maklumat yang nantinya akan memuktamadkan kemenangan di atas usaha gigih kita, ialah Allah Azza wa Jal. Oleh kerana itu, perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai kita lupa Allah, kelak Allah akan melupakan kita. Jangan sampai kita derhaka kepada Allah sehingga mencetuskan kemurkaan Allah kepada kita. Maka sukarlah kita mendapat pertolongan bagi memenangkan perjuangan yang kita dokong ini. Saudara yang dihormati sekalian, kita tidak ada pilihan. Kita masuk pilihan raya kali ini, kita mesti menang. Saudara, kita masuk pilihan raya kali ini, kita mesti menang. Kenapa kita perlu menang? Kerana kita nak melakukan perubahan. Cukup sudah. 50 tahun lebih UMNO dan Barisan Nasional diberikan peluang memimpin dan memerintah negara ini, termasuk negeri kita Pahang ini. Tapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku dalam negara kita? Melainkan kita menyaksikan tahap indeks rasuah semakin hari semakin teruk. Walaupun pemimpin kita, Perdana Menterinya orang Islam, timbalan Perdana Menteri orang Islam, ada jabatan mufti, ada jabatan agama, tetapi negara kita duduk nombor 54 daripada 183 buah negara di peringkat antarabangsa. Indeks rasuah teruk, negara kita dilanda rasuah. Rasuah inilah yang meruntuhkan peradaban. Rasuah inilah yang meruntuhkan masa depan rakyat dan akhirnya menjadikan negara kita lemah. Benarlah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah, orang yang terima rasuah, oleh kerana buruknya perbuatan ini, maka Nabi mengatakan mereka akan menempatkan diri mereka di dalam api neraka Jahanam. Itulah balasan yang selayak bagi mereka yang menghancurkan tamadun ummah, bagi mereka yang merosakkan pembangunan, bagi mereka yang melanggar perintah dan syariat Allah. Tapi malang UMNO ni, bacalah ayat Quran belah kanan, tiuplah hadis ke belah kiri, dia buat macam lembu kenyang. Dia tak peduli soal dosa pahala, soal syurga neraka, dia tak pernah peduli. Kalau dia peduli, orang yang telah sabit dengan salah rasuah tidaklah dilantik menjadi menteri. Tapi dalam UMNO lagi kuat rasuah, lagi berpotensi nak jadi menteri. Saya tengok apa jadi pada Felda. Oleh kerana dia ambil menteri yang jaga Felda di kalangan kaki korak, kaki rasuah yang telah disabitkan kesalahan rasuah. Hara Felda hari ini. Hara Felda hari ini. Gara-gara seorang pemimpin yang tidak kenal dosa dan pahala, yang tak reti membezakan di antara yang hak dan yang batil. Sebab itu kita nak buat perubahan. Orang tanya saya nak buat apa perubahan, tak cukup lagi kah dengan kerajaan yang ada hari ini? Dia sudah buat jalan raya, dia sudah buat sekolah, dia sudah buat hospital. Saudara, apabila kita bercakap soal perubahan, kita bukan bercakap bab jalan raya, kita bukan bercakap bab hospital. Kerana kalau kita rajin merantau ke luar negara, kita akan pergi ke negara-negara luar, di tempat yang tidak ada UMNO dan Barisan Nasional, ada jalan raya di sana.
ada hospital di sana. Bahkan jalan raya dan hospital di negeri yang tak ada UMNO lagi kemas dan lagi cekap pengurusan dia. Saudara pernah dengar makmal komputer di Singapura shilling dia runtuh? Saudara pernah dengar flyover di Australia runtuh? Tak ada UMNO di sana. Di negeri yang ada UMNO ni lah buat stadium runtuh, buat makmal runtuh, buat kantin sekolah runtuh. Semua runtuh. Kebetulan pula banyak berlaku runtuh di negeri Terengganu. Sampai orang panggil Terengganu Darul Runtuh. 2008 baru ni stadium dengan peruntukan puluhan juta, ratusan juta itu runtuh. Tak sempat nak baiki sekian lama. Baru-baru ni baiki lah sekejap. Tak ada siap baiki, runtuh pula. Saya tengah mengajar, kawan hantar SMS, "Ustaz, dia tulis patah je, runtuh pula," dia kata. Dia tulis kau bahasa Terengganu, runtuh pula. Saya tengok gitu. Saya pun hantar balik, "Dah berapa runtuh?" Saya tanya dia. "Dah berapa runtuh?" Dia senyap, tak jawab. Kat 5 minit dia tak jawab. Lepas 5 minit dia hantar balik gambar. Nak beritahu pasal apa runtuh. Dia hantar gambar, ada Ultraman tengah perang dengan raksasa dekat stadium. Kata patut runtuh pun. Maknanya jadi bahan ketawa, jadi bahan lucu. Orang mempersendakan. Pasal apa runtuh? Kerana rasuah lah tu. Saya selalu beritahu kawan-kawan, saya kata saya ada mak saudara seorang. Mak saudara saya ni lepasan SPM. Tak ada kerja nak buat. Dia balik di kampung, dia buat projek pelihara ayam. Belilah ayam 50-60 ekor, banner reban. Ingat-ingat saya, reban ayam yang dia buat tu dah 18 tahun dah, tak runtuh-runtuh sampai sekarang. Dia hanya lepasan SPM, dia bukan arkitek, dia bukan engineer. Tapi stadium dengan peruntukan puluhan ratusan juta, dengan arkitek yang pakar, dengan konsultan yang mahir, dengan engineer yang hebat, runtuh, tak sempat siap. Jawapannya ialah rasuah. Satu lagi kes lucu yang mengingatkan sejarah kepada saya. Saya pernah pergi ke Iran dalam satu persidangan gerakan Islam antarabangsa. Masa rehat, saya berhenti makan dengan kawan-kawan. Adalah kawan-kawan daripada Palestin, daripada Lebanon, duduk semeja dengan saya lalu berbual. Kawan daripada Palestin ini cerita tentang jahatnya Israel datang serang Palestin, ganasnya Israel dan canggihnya senjata mereka. Antara perkembangan terkini senjata yang digunakan oleh Israel untuk menyerang penduduk Islam di Palestin ialah dengan menggunakan pesawat tanpa pemandu. Pesawat tu datang entah daripada mana tanpa pemandu, terus menghujani peluru ke arah rakyat, melepaskan bom peluru berpandu, hancur kampung kami. Tragis keadaan itu, dicerita dengan penuh semangat. Dahsyatnya keadaan dan hebat canggihnya tentera-tentera Israel dan jentera-jentera mereka. Sedang duk cerita begitu, kawan saya daripada Beirut, dia campur tangan, dia sampuk, dia kata kalau macam tu canggihnya jentera dan juga tentera di negeri Israel, di Israel ini, dia kata canggih lagi di Malaysia. Di Malaysia bukan setakat tak ada pemandu, jet dia tak ada enjin terus, dia kata. Saya apabila dia dengar dia cerita tu dalam kepala saya kata, sah ni nak nganyi kaku ni. Dia tahu kita mari daripada Malaysia, dia sebut tu berasa malu, Allah Tuhan lah tahu, berasa nak masuk bawah meja. Dia beli di peringkat antarabangsa, orang tahu macam mana jet enjin boleh hilang di Malaysia. Ni bukanlah kabarata motor, boleh hilang gitu ke tepi jalan, enjin jet.
itulah barangkali masa nak pergi perang lah Datu baru ni naik Air Asia. Orang tanya saya, dah warna tentera naik Air Asia? Dah naik warna jet, tak ada enjin. Nampak molek, start tak hidup, nyek tak hidup. Tengok, lah enjin tak ada. Lagi perang mana? Naik Air Asia. Bahaya naik Air Asia ni. Air Asia ni penerbangan awam. Kalau musuh tahu tentera naik penerbangan awam, dia sasarkan penerbangan awam. Ramai orang awam yang tidak bersalah akan menjadi korban. Yang tak terlibat akan menjadi korban. Tapi itulah Malaysia, serba mungkin boleh berlaku. Tak apalah tu cerita selingan saya nak sebut. Saya nak sebut pada saudara, begitulah korapnya negara kita. Dan itulah sebab kita kena buat perubahan. Bukan kerana soal hospital, kerana jalan raya. Kita mengetah di Kelantan sejak tahun 90. Kita mengetah. Siapa notis? Biasa notis suruh berhenti. Ni notis suruh ceramah terus. Pelik notis ni. Kita nak berhenti dah, suara habis dah. Dia suruh ceramah. Siapa YB Nurul Izzah mari. Kalau dia tak mari nyanyi aku. Jauh lagi ke? Oh, dekat dah. Sabar dah, dekat dah. Pengusi tak faham. Air. Baik. Ini yang kita nak buat perubahan. Kita bercakap soal integriti. Kita bercakap soal akhlak. Kita bercakap soal perilaku. Kita bercakap soal kepimpinan. Di Kelantan kita mengentas sejak tahun 90. Raja dengar Tunggu Ni Aziz Sodok semula jalan UMNO buat. Kita gulung jalan UMNO buat jalan baru. Buat jalan baru warna hijau, lain putih, tengah bola aku tepi-tepi tu. Ada orang gitu? Ada. Kerja bodoh apa orang gitu? Jalan tu lah kita pakai. Kita nak buat perubahan bukan soal jalan raya, soal bangunan, sekolah, hospital. Tapi kita nak tukar kerajaan yang tidak ada integriti. Kerajaan yang korup. Saudara, negara kita ni kaya. Negara kita kaya. Hasil kekayaan yang Allah beri melalui minyak, melalui biji, gas, kaut, sawit, padi, getah, macam-macam. Kaya negara kita. Baru ni saya pergi ke Sarawak. Sarawak negeri yang kaya. Saya juga baru balik daripada Felda Sahabat Lahad Datu. Sabah juga negeri kaya. Felda Sahabat ni ialah felda sawit yang terbesar di Malaysia, yang terluas di Malaysia. Kaya negara kita. Tetapi rakyat di negeri Sabah, rakyat di negeri Terengganu, rakyat di negeri Sarawak adalah antara rakyat yang termiskin dalam negara kita. Betul dia. Tak ada dia condong. Antara rakyat yang paling miskin. Sedangkan negeri kaya, ada minyak. Timbul persoalan kepada kita, kemana pergi hasil kekayaan itu? Di mana hasil kekayaan itu? Dia berlegar di kalangan orang-orang kaya, elit pemerintah di kalangan mereka. Yang kaya terus kaya, yang miskin terus menderita dalam keadaan miskin. Bukan kerana negeri kita tak cukup bahan, bukan negeri kita tak ada bahan mentah, bukan negeri kita tak ada rezeki, tetapi pemimpin yang kita pilih dalam pilihan raya telah menyalahguna segala kuasa yang ada pada mereka. Sebab itu kita nak ubah. Pemimpin UMNO 5 tahun
jadi menteri besar, ada 20 kes rasuah yang didakwa ke atasnya, dan sebahagian daripadanya telah sabit di mahkamah bersalah kerana rasuah. Dalam tempoh 5 tahun jadi menteri besar, 20 rasuah didakwa ke atas beliau. Cuba saudara tengok pemimpin Pakatan Rakyat. Saya pilih Tunku Ni Hadis sebagai contoh antara model yang lama diberi mandat oleh rakyat di Kelantan lebih 22 tahun memerintah, sehingga hari ini tidak ada satu kes pun rasuah yang disabitkan ke atas beliau. Saudara nak cari pemimpin macam mana? 20 tahun satu kes rasuah pun tak lekat atas diri dia. UMNO baru 5 tahun merintah, 20 kes rasuah. Tak bankrupt pasal apa negara kita kalau beri ke UMNO. Termasuk di negeri Pahang ni. Negeri Pahang ni negeri yang luas, kaya dengan balaknya, dengan hasil mahsul yang dikurniakan oleh Allah. Tapi kemana pergi hasil kekayaan ini? Kita dapat maklumat balak di negeri Pahang ni peruntukan untuk tahun 2015, 2016 habis ditebang tahun 2010, 2011 lagi. Ni apa ni? Lebih pada jing tanah bang balok-balok. Ini hasil untuk bangunkan rakyat. Kita tak boleh fikir masih ada lagi rakyat yang terpaksa hidup dalam satu kawasan perkampungan, dalam satu rumah yang hampir runtuh, condong menyembah bumi. Saudara tak usah pergi jauh lah. Saudara duduk di Kuantan ni, saudara merayap pergi ke tepi-tepi Blok ke Tanjung Api tu, Kona naik pergi ke Gambang sikit. Saudara tengok macam mana kehidupan rakyat di negeri Pahang. Tak payah pergi negeri Sabah lah, di negeri Pahang ni pun cukup lah. Kadang-kadang saya petang-petang lalu tengok nitik air mata. Rumah dah hampir sembah bumi. Saya nak utuh dah. Duduk satu beranak, 2-3 beranak. Ada rumah kat Gambar mas pernah masa suara khabar. Duduk bawah jantah je kawan tu. Pasal apa rakyat menjadi macam ni? Kerana kerajaan tidak ada integriti, tidak ada akhlak, tidak ada moral, tidak soleh, tidak bertakwa kepada Allah. Ni yang kita nak buat perubahan. Boleh harap dah UMNO ke saudara nak harap lagi? Tak berani nak jawab. Saudara nak harap lagi ke dah? Biar siapa ke rumah Datuk Nah tu, biar confident jawab tu. Ni lah bunyi dalam tekor je. Ke boleh berim? Boleh berim ke? Alah, ambil lah berim, tak ada masalah. Orang bagi umpan, ambil umpan, jangan pakai dia. Kena jadi cerdik kita ni. Saya pergi ke Sabah baru ni, orang Sabah ajar satu pantun Iban. Surun papan narit papan, buah engkeranji dalam perahu, beri berim aku simpan, nyonteng BN aku ndak mau. Ingat lagi tu pantun Iban. Bagi berim aku simpan, undi BN aku tak mau. Orang Iban pun cerdik, tokak orang bandar Sungai Isak ni tak pandai. Ambillah berim tu. Saudara dapat berim tu kerana Pakatan Rakyat kuat lah tu. Kalau Pakatan Rakyat tak kuat, mojo bagi berim. Ke mana? Mojo bagi berim. Tapi ingat mulai berim-berim lah. Lepas ni dia krim kita pula lepas pilihan raya. Kalau saudara salah pilih, dia krim kita pula lepas pilihan raya ni. Itu kaedah biasa dia buat. Dia bagi lepas pilihan raya dia naik. Dia perah mati belah cacar lah buat kita. Jadi saudara yang dihormati sekalian,
Sebab tu kita nak buat perubahan. UMNO sekarang sudah korup. Satu. Yang kedua pula, UMNO sekarang ni korup satu hal. Dia nak berdepan dengan rakyat, dia tak berani. Baru ni, kalau saudara masih ingat, kita dah bincang di parlimen, minta supaya manifesto parti-parti pemerintah dibentang dalam televisyen. Oleh kerana UMNO kata dia buat transformasi politik. Okey, bagus, transformasi politik. Kita kata, jom beri peluang kami nak bentang manifesto dalam televisyen, bebaskan media. Dia kata setuju, kita sedia. Alhamdulillah. Saya pun tulis artikel puji melangit. Transformasi politik membebaskan media, antaranya membenarkan kita bentang manifesto. Tunggu, rupa-rupanya baru ni 10 minit 10 minit nak bagi kita bentang manifesto. Mukadimah cikgu bak saja 40 minit. Tengok cikgu bak ceramah tadi, mukadimah dia je 40 minit. 10 minit saudara nak bentang dah apa? Dah lah 10 minit dalam format rakaman, tak boleh live. Saudara, isu 10 minit ni maknanya dia takut. Dia takut kita bentang manifesto kita kepada rakyat. Dia takut kita turunkan harga kereta. Dia takut rakyat tahu kita nak beri rumah, hak milik rumah kepada rakyat. Kalau kita di Pahang ni, kita buat kempen tanah untuk semua. Mana-mana rakyat yang tak ada tanah dan dia layak memohon tanah dan dia pohon tanah cukup syarat dia, maka kerajaan berkewajipan meluluskan tanah itu. Sebab ini kebajikan ataupun tanggungjawab sebuah kerajaan. Kita tawarkan itu. Ada orang pelekeh, UMNO pelekeh. Kita kata berilah masa, kita nak dedah macam mana plan kita nak laksanakan perkara ni dalam televisyen. Dia tak berani. Dia dah pelekeh, dia kata boleh buat. Apa tak boleh buat? Kita pernah memerintah di negeri Terengganu tahun 99. Ingat tak? Ingat ke tak? Ingat. Saya bimbang takut Melayu mudah lupa, dia tak ingat. Tahun 99 kita pernah memerintah di negeri Terengganu. Dan kita kalah tahun 2004. Dalam tempoh 3 tahun lebih. Tugu Haji Hadi selaku Menteri Besar Terengganu pada masa itu telah berjaya meluluskan 50,000 geran tanah kepada rakyat. Bukan 1 geran, bukan 2 geran, bukan 50 geran, bukan 500 geran, bukan 5,000 geran. 50,000 geran diluluskan kepada rakyat. Sehingga pejabat tanah negeri Terengganu mendapat anugerah ISO. 3 tahun lebih memerintah, 50,000 geran tanah. 50 tahun UMNO memerintah, ada lagi rakyat mohon tanah tak dapat sampai hari ini. Betul tak? Kebetulan pilihan raya umum lepas saya bertanding di Parlimen Maran. Di Parlimen Maran ada satu kampung Srijaya. Kawasan tu ramai kawan-kawan kita daripada masyarakat Tionghoa. Saya pergi kawasan itu, saya berjumpa dengan mereka. Mereka kata kami dah tinggal sini ada 30 tahun. Ada yang 35 tahun, dah beranak bercucu. Tetapi tanah ini kami belum dapat hak milik. Saya kata minta. Sudah tiap-tiap tahun kami minta. Tiap kali pilihan raya, YB datang berkempen. Kalau mau tanah, sokong BN. Kami mau tanah. Kami isi borang sokong BN. BN pun menanglah dalam pilihan raya. Lepas tu ahli yang berhormat hilang. Ghaibul ghuyub, la salam wa la kalam. Tu ayat saya lah, Cina tak kata gitu. Tak ada khabar berita. Bila pula mari nak pilihan raya pula. Nak tanah, nak isi borang. Pakar BN. Pakar BN. Lepas pilihan raya hilang. Nak pilihan raya pula mari tanya pula, nak tanah. Dia kata ustaz, tanah kita minta ni suku ekar je.
Tapi borah kita isi tu dekat dengan seka dah. Tak dapat-dapat lagi tanah ni. Ni masalah. Saya yakin kita boleh beri. UMNO kali nak beri boleh. Tapi jahat. Busuk perut pedah dia panggil. Perut pedah tu busuk. Betul dah Dr. Mahathir kata UMNO ni busuk sampai ke busuk. Teruk UMNO ni. Dia merintah, dia tak beri hak kepada rakyat. Sedangkan siapa mari tu? Alhamdulillah. Beri laluan kepada yang berhormat Nurul Izzah, Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat, untuk mengambil tempat. Sila. Takbir! Allah! Sila. Alhamdulillah. Letih dah kau menunggu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sila pakai tali pinggang keledar. Kita akan landing segera. Saya beri ruang seminit dua untuk diambil nafas. Isu akhir saya nak sebut, saya dua ni. Timbul fitnah. Ni senjata UMNO. Dia nak berdepan dengan Pakatan Rakyat dengan menggunakan hujah, tak mampu. Ruang manifesto bagi 10 minit. Kita tolak 10 minit, baik tak payah. Terima kasih je lah, kirim salam. Nanti kita ambil alih kerajaan. Setuju? Takat 10 minit, tak payahlah. Kita guna YouTube ya, insyaAllah. Lepas ni dia nak berdepan dengan kita, dia guna fitnah. Fitnah ni antara yang besarnya dia guna utusan Malaysia. Saya sebutlah walaupun saudara tak sedap dengar. Dan tak ada orang apa baca utusan Malaysia ni. Kau orang Sungai Isak baca lagi? Alah, janganlah baca. Setakat beli buat buku dekat kering tu tak apalah. Tak ada orang nak baca dah. Cuma saya nak cerita perangai UMNO. Dia guna utusan Malaysia ni untuk promote fitnah. Baru-baru ni ada seorang manusia, nama pun nak sebut berasa huduh lidah. Papa Gomo nama. Minta maaf lah, sebutlah sikit, berasa cemar berasa lidah. Manusia ni buat fitnah. Dia buat video untuk memburukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak tahu berapa episod, masuk episod 3 dah. Menggunakan modus operandi yang sama, nak menjatuhkan maruah pemimpin-pemimpin kita. Utusan Malaysia tukang cyber, letak muka depan. Dia tak ada cara lain. Cara dia ialah bunuh karakter. Tugu Ajadi pun kena dalam isu amanat Ajadi. Tugu Ni Aziz pun kena fitnah. Kata Tuhan samsing lah, Tuhan mencarut lah. Macam-macam guna fitnah. Tiba-tiba sahabat kita ni, Saudara Khairul Fahmi, penolong Setiausaha Dewan Pemuda PAS Malaysia, dia tak sahan sabar tengok keadaan ni. Dia tulis dalam Twitter dia. Dia kata jahatnya UMNO ni. Dia kata kalau salah Nabi SAW hidup hari ni, UMNO juga akan fitnah Nabi dengan buat klip video untuk Nabi juga. Utusan pin tulisan dia ni, utusan kata Khairul Fahmi telah hina Rasulullah. Kecoh dalam Malaysia hari 2 ni. Hari ni muka depan dalam utusan Malaysia. Saudara yang dah hormati sekalian, Khairul Fahmi bukan hina Rasulullah. Dia hina UMNO dan Barisan Nasional. Kerana UMNO dan Barisan Nasional ni tahap dia melakukan fitnah, dia tak kena orang lah. Oh, orang kata dah kenapa kait dengan Nabi. Saya kata Nabi ni bukan sekarang. Masa Nabi duduk tengah-tengah hidup dulu pun ada dah orang fitnah dia. Ingat dalam peristiwa balik daripada perang Bani Mustalik, dalam perjalanan balik, Aisyah tertinggal daripada rombongan. Saya rakan-rakan cerita lah. Tinggal daripada rombongan kerana cari rantai dia jatuh.
rombongan balik ke Madinah. Dia duduk seorang tengah pada pasir. Tiba-tiba seorang sahabat lagi mari ke dia ni, jumpa dengan Aisyah. Terkejut tengok Aisyah seorang diri tengah pada pasir, tumpang kaunter dia. Aisyah pun naik, berjalan masuk ke Madinah. Siapa di Madinah? Puak-puak munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay mula reka cerita. Dia kata Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu yang menumpangkan Aisyah naik kudanya ataupun untanya. Oleh kerana zaman tu tak ada teknologi, dia pakai tulis reka cerita gitu je lah. Kalau ada teknologi, rasa-rasa Abdullah bin Ubay buat klip video dah 3 episod. Nak cerita pasal Nabi, nak cerita pasal keluarga Nabi. Abdullah bin Ubay ni dia bukan nak Aisyah, dia nak Nabi tu. Dia nak jatuh Nabi, nak khianat pada Nabi. Tengah-tengah Nabi hidup, dia tengok perangai Nabi, gamuk dia buat fitnah. Maka tak mustahil lah hari ni Nabi yang telah lama meninggalkan kita, akan ada orang yang sanggup fitnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perumpamaan yang saudara fahami buat nak cerita teruknya UMNO ni. Dan memang ada pun orang hina Nabi. Baru ni saya tengok dalam internet ada satu laman web anti-Islam. Dia kata ke Nabi ni gila seks pasal nikah lama. Kalau saudara masih ingat, Kasim Ahmad hina Nabi, pertikai hadis Nabi, menubuhkan kumpulan anti hadis. Allah, banyaklah puan ni. Kalau kita nak cerita pukul 6 pagi esok pun tak habis lagi. Jadi kira-kiranya kita mau tamatkan perangai UMNO ni suka fitnah. Saudara fahami nak sebut pada kita ialah inilah UMNO yang suka menyebarkan budaya politik fitnah, politik lucah, politik porno yang layak kita tolak dalam pilihan raya umum yang akan datang. Orang macam ni tak layak kita beri merintah. Nak jaga negeri, nak jaga kita. Kita keadaan nak cari pemimpin ni, kita cari pemimpin yang lebih baik daripada kita. Jangan cari pemimpin macam Papa Gomo ni, tak ada. Punah. Jangan cari pemimpin macam UMNO yang mempromosikan orang yang macam ni. Jadi saudara setuju tak kita nak tukar kerajaan ni? Setuju. Saudara setuju kita nak perubahan ni? Setuju. Saudara setuju hal mana? Nak BN ke nak Pakatan Raya? Pakatan Raya. Sebut molek tak? BN ke Pakatan Raya? Pakatan Raya. Tak cukup kuat tu. Saya sebut dah tadi kan, saya nak biar siapa rumah Dato' Nah tu. Kalau setakat kejayaan tu je, tak lepas. Saya nak BN ke Pakatan Raya? Pakatan Raya. Tak dengar tidur kawan tu malam ni. Dia duduk pegang telinga dia, takut hilang telinga. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu fal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.